bab ini, kita akan mempelajari tentang teknologi angkasa lepas. Seperti yang kita tahu, satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Kita mempunyai dua jenis satelit, satelit buatan manusia dan satelit semula jadi iaitu bulan. Dan satelit mempunyai 5 jenis orbit. Antaranya, orbit rendah bumi dengan tingginya 180 hingga 2000 km, orbit geosegerak tingginya 2000 hingga 35786 dan mencondong ke arah satah khatulistiwa. Orbit sederhana bumi tingginya 2000 hingga 35780 km. Keempat, orbit geopegun kira-kira 35786 km dan satah pada satah khatulistiwa. Dan kelima, orbit tinggi bumi tingginya sama atau lebih daripada 35780 km. Kelima jenis orbit ini pula mempunyai bentuk orbit yang berbeza, iaitu bulatan sempurna dan elips. Seterusnya, apologi dan perigi dikatakan bahawa ianya titik satelit di mana perigi berada paling dekat dengan bumi, manakala apologi berada paling jauh dari bumi, dan mereka mengorbit bumi dalam bentuk elips. Untuk hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju, satelit pula ialah semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju satelit untuk kekal dalam orbit. Ini kerana daya tarikan graviti terhadap satelit berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Mari saya tunjukkan pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Mesti tertanya-tanya, bagaimana satelit boleh sampai ke orbit? Satelit sebenarnya dihantar menggunakan kenderaan pelancar, di mana kenderaan pelancar ni terdiri daripada satu atau lebih roket. Dan kenderaan pelancar ini juga mempunyai dua jenis, iaitu kenderaan pelancar digunakan sekali sahaja dan kenderaan pelancar diguna semula. Berikut fungsi stesen angkasa antarabangsa. Bermula dengan sejarah, stesen angkasa antarabangsa ISS terhasil dari usaha 5 gabungan agensi angkasa, iaitu NASA Amerika Syarikat, Roskosmos Rusia, JAXA Jepun, ESA Eropah dan CSA Kanada. Dan bangga sebagai rakyat Malaysia apabila Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukr Al-Masri bin Sheikh Mustafa merupakan rakyat Malaysia yang pertama sampai di ISS. Di angkasa tiada graviti, maka ia menjadi keadaan sifar graviti kerana daya graviti tidak terasa. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan objek termasuk manusia boleh terapung di angkasa lepas. Untuk keadaan ini, kita boleh menjejaki stesen angkasa dengan kaedah atau menggunakan aplikasi telefon pintar. Untuk akhir subtopik ini, walaupun banyak kemajuan dalam perkembangan teknologi angkasa lepas, tetapi pada masa yang sama menambahkan sampah angkasa yang berasal dari sisa-sisa bahan buatan satelit, bahagian ELV yang telah digunakan, roket dan sebagainya, dan sebanyak 17,852 objek setakat 5 Julai 2017. Sekiranya semakin bertambah, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan sampah angkasa. Selain itu, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Seterusnya, untuk subtopik 9.2 iaitu sistem penentu sejagat atau GPS. Mari saya terangkan bagaimana GPS berfungsi. GPS terdiri daripada 3 segmen, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawasan serta stesen pengawasan.
Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan almanak. Terdiri daripada suatu rangkaian satelit GPS yang mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. Orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Samping itu, dalam GPS sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada pasti ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Kemudian, pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar. Lokasi dan koordinat suatu tempat ditulis dalam 2 jenis format penulisan, iaitu darjah, minit dan saat. Tingkatan dia ialah PMS dan darjah desimal. Tingkatan dia ialah DD. Akhir sekali, Google Maps dan Waze adalah contoh aplikasi navigasi yang menggunakan koordinat GPS.